Okey, bab 11 keimunan di buku teks bermula di muka surat 198. Okey, jadi hari ini kita akan habiskan ke semua lah. Okey, harap sempat lah. Kalau tak sempat kita akan pergi ke kelas seterusnya. Okey, yang pertama objektif hari ini yang pertama, kamu sepatutnya dapat mendefinisikan keimunan. Apa itu keimunan? Antigen dan antibody. Okey, yang kedua, kita akan bincangkan bagaimana menerangkan 3 barisan pertahanan badan manusia. So, barisan pertahanan manusia ada 3. Okey, perlu diterangkan setiap satunya. Yang ketiga, menjelaskan tindakan antibody terhadap benda asing. Yang keempat, berkomunikasi tentang jenis-jenis keimunan iaitu keimunan pasif dan aktif. Yang kelima, membanding dan membezakan antara keimunan pasif dan keimunan aktif. Yang keenam, memerihalkan isu kesihatan berkaitan manusia. Okey. So kita fokus pada 11.1 pertahanan badan. Bermula di muka surat 200. Buku teks sehinggalah muka surat 203. Okey, sebelum tu kita akan jelaskan dulu definisi beberapa perkataan yang penting untuk membincangkan sistem pertahanan badan ni. Okey, so sistem pertahanan badan khusus bertindak apabila patogen menjangkiti badan. Okey, ada sahaja patogen yang cuba untuk menjangkiti badan. So patogen tu perlu melalui sistem pertahanan badan dulu. Okey, patogen ialah mikroorganisma. Organisma besar tak boleh masuk. Mikroorganisma. So patogen ialah mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Bila dia masuk ke badan, masuk dalam sistem peredaran darah, okey, patogen ni akan menyebabkan penyakit. Mikroorganisma tu akan menyebabkan penyakit. So mikroorganisma yang menyebabkan penyakit adalah patogen. Okey, itu definisi istilah dia. Contoh patogen ialah bakteria, virus dan parasit. Patogen hanya boleh menyebabkan penyakit sekiranya berjaya menjangkiti sel badan. Bila dia masuk menerusi sistem pertahanan badan dan berjaya memasuki sel badan, barulah dia menyebabkan penyakit. Kalau dia masuk tapi dia dimusnahkan ataupun dia tak berjaya di peringkat-peringkat mana sistem pertahanan badan, so tak akan menyebabkan penyakit. Okay. Next, sistem pertahanan badan mengenali patogen sebagai benda asing yang disebut antigen. So ada perkataan lain di sini ialah antigen. Okey, sebenarnya patogen ni adalah antigen. Patogen adalah salah satu contoh kepada ataupun patogen adalah sebahagian daripada antigen. Antigen merujuk kepada benda asing. Benda asing yang masuk ke badan kita. Benda asing maksudnya benda yang bukan dari badan kita. Asing lah, asing. Okay. So benda asing adalah antigen lah. Definisi penuh antigen ialah benda asing yang memasuki badan dan seterusnya merangsang gerak balas keimunan. Okay. Okay, so bagaimana itu berlaku di mana antigen merangsang antigen bila dia masuk ke sel, masuk ke sistem darah, okay. Antigen ni akan merangsang sel limfosit. Okay. Yang mana akan menghasilkan antibody ke dalam aliran darah untuk memusnahkan antigen tersebut. So antigen, ada je antigen akan rangsang limfosit untuk hasilkan antibody, kemudian antibody tu akan memusnahkan antigen tersebut. Okay. Itu asas sistem pertahanan badan. Okey. Perkataan seterusnya,
adalah antibody. Okay, antibody ialah protein. Antibody adalah sejenis protein. Protein yang terdapat pada permukaan limfosit atau protein yang dibebaskan oleh limfosit ke dalam plasma darah. Itu adalah antibody. So peranan antibody asasnya interaksi antara antibody dengan antigen akan menyebabkan antigen dimusnahkan. So, antibody akan memusnahkan antigen. Ini perkataan yang biasa. Okay. Dalam penggumpalan darah pun ada perkataan antibody dengan antigen. Okay. Itu yang dihasilkan oleh sel darah. Sel darah merah lah, kumpulan tertentu. Okay, so ini lebih kurang sama lah. Cuma antigen ni kita rujuk kepada antigen patogen yang daripada luar. Okay, yang akan menyebabkan penyakit yang masuk dalam badan. Dia adalah antigen dan badan akan hasilkan antibody. Antibody yang dihasilkan akan menyebabkan antigen dimusnahkan. Dan ini kita kenali sebagai gerak balas keimunan. Okey. Istilah seterusnya ialah keimunan. Keimunan ialah keupayaan badan untuk melawan jangkitan penyakit yang disebabkan oleh patogen atau sebarang benda asing. Okey, maksudnya lain-lain antigen lah, sebarang benda asing, lain-lain antigen melalui serangan spesifik terhadap patogen tersebut. So, asasnya keimunan ialah keupayaan melawan penyakit. Keupayaan badan melawan penyakit. Okey, itu keimunan. Okey, apabila badan kita berjaya menentang jangkitan sesuatu penyakit, kita dikatakan imun terhadap penyakit tersebut. Kita akan tengok kenapa begitu. Kenapa selepas kita dijangkiti, kita akan jadi imun terhadap penyakit tersebut. Walaupun kita dah pernah dijangkiti. Okey, barisan pertahanan yang melawan penyakit. Kita ada 3 barisan. So kita akan go through satu persatu. Pertahanan pertama. Okey, barisan pertahanan pertama. Okey, barisan pertahanan kedua dan barisan pertahanan ketiga. Kita akan pergi setiap satu lah. Okey, barisan pertahanan pertama. Barisan pertahanan pertama. Okey, barisan ini terdiri daripada barisan fizikal dan kimia. So ada 2. Yang berfungsi menghalang patogen daripada memasuki badan. Patogen yang nak masuk ke badan kita sama ada melalui mulut atau melalui kulit, okey, mesti jumpa dengan barisan pertahanan pertama yang ada dua kategori lah, barisan fizikal dan kimia. So barisan pertahanan pertama merupakan barisan pertahanan yang tidak spesifik. Okey, dia tak ada serangan spesifik. Apa sahaja patogen, antigen yang memasuki, dia serang je secara umum. Okey, tak ada pertahanan yang spesifik dan berfungsi menghalang kemasukan patogen ke dalam badan. Apa-apa patogen, dia serang cara yang sama. Okey, itu maksudnya barisan pertahanan yang tidak spesifik. Okey, yang pertama ialah enzim lysosome. Okey, enzim lysosome ni mana nak dapat? Enzim lysosome ni berada di dalam air mata, hingus dan air liur. Air mata, dalam hingus, dalam air liur ada enzim lysosome. Lysosome ni yang merupakan protein anti-microbe. Okey, dalam lysosome ada protein anti-microbe
yang berfungsi mengurai dan membunuh sesetengah jenis bakteria. Okey, di sini distatekan sesetengah jenis bakteria. Ada jenis bakteria mungkin yang agak lain, hebat sikit, dia tidak dapat dimusnahkan oleh lysosome, dia akan pergi ke sistem pertahanan badan yang kedua lah. Okey, kalau yang mana boleh dimusnahkan, habis di situlah. Okey, itu enzim lysosome. Okey, yang kedua ialah, contoh yang kedua, pertahanan yang pertama baru membran mucus. Okey, membran mucus ni berada di mana? Membran mucus akan melapik salur respirasi. Okey, di salur respirasi, kalau patogen tu masuk melalui pernafasan, okey, dia akan bertemu dengan membran mucus yang ada di sekitar salur respirasi. Okey. Yang mana membran mucus ni adalah bendalir yang melekit. Okey, seperti mucus. Okey, so membran mucus ada di salur respirasi. Membran mucus akan merembeskan bendalir mucus yang sifatnya ialah melekit. Okey, dalam mucus ada lysosome juga. Okey, so fungsi dia sama, memusnahkan bakteria dalam udara yang memasuki sistem respirasi. So kita nampak di situ susah sebenarnya kita nak dapat apa-apa jangkitan daripada bakteria sebab kita di mata ada lysosome, di mulut ileo ada lysosome, di hidung firstnya hingus tu ada lysosome. Okey, kalau lepas juga masuk melalui pernafasan, okey, pada sekitar salur respirasi ada mucus pun ada lysosome. Okey. Okey, in case kita luka dan bakteria tu, patogen nak masuk melalui luka yang terdedah. So di sini kita ada sistem pertahanan badan yang pertama juga, iaitu mekanisme pembekuan darah. Sebelum ni dah belajar antara fungsi mekanisme pembekuan darah ialah menghalang kemasukan bakteria melalui luka. Okey, nak masuk melalui luka pun tak boleh juga. Okey, kalau kata masuk melalui sistem pencernaan, bakteria atau patogen berada dalam makanan. Okey. Okey, bakteria tadi akan jumpa dengan sistem pertahanan badan yang pertama juga, iaitu asid hidroklorik. Okey, asid hidroklorik terdapat dalam perut. Okey. Akan membunuh bakteria yang hadir dalam makanan dan minuman. So tak dapat juga merentasi melalui sistem pencernaan. Okey, untuk kulit pula. Okey, jika bakteria atau patogen tu nak masuk melalui kulit, okey, kulit pula merupakan pelindung fizikal yang dapat menghalang kemasukan patogen kerana sifat dia satu liat. Okey, ni sifat kulit sistem pertahanan badan yang pertama juga. Kulit liat, sukar ditembusi oleh mikroorganisma. Okey, penanggalan lapisan sel mati pada permukaan kulit secara berterusan. Okey, kita sebenarnya setiap hari ada penanggalan lapisan sel mati. Kulit mati lah. Okey, menyukarkan, okey, ini akan menyukarkan pertumbuhan pelbagai jenis mikroorganisma. Okey, kalau ada mikroorganisma yang cuba untuk bertumbuh di situ, okey, bila kita mandi, kita sental-sental, tak adalah dia, tanggallah dia. Okey. Okey. Selain daripada itu, kulit selain daripada liat-liat, okey, dia tak dapat ditembusi. Okey, kulit juga ada pelindung kimia. Di mana kulit ni akan ada rembesan sebum. Okey, perembesan sebum. Okey, minyak dan asid dalam sebum menghalang pertumbuhan pelbagai jenis mikroorganisma. Peluh, selain daripada sebum kita ada peluh pula. Peluh yang dirembeskan oleh kulit pula mengandungi lysosome juga. So lysosome macam tadi lah, sejenis enzim yang berupaya memecahkan
dinding sel sesetengah bakteria. Mungkin ada yang masih boleh merentasi lah. Okey, itu barisan pertama. Kena ingatlah apa yang penting. Okay, istilahnya lesozim lah banyak di situ kan. Okey, barisan pertahanan kedua. Okay, barisan pertahanan kedua terdiri daripada demam, fagositosis dan keradangan. Okey, apabila patogen dia boleh merentasi barisan pertama, dia berjaya. Okey, tapi patogen tadi masih kena menghadapi barisan pertahanan kedua. Okey, iaitu demam, fagositosis dan keradangan. Kita pergi satu-satulah. Okey, mekanisme barisan pertahanan kedua juga bersifat tidak spesifik. Okey, masih tidak spesifik Masih tidak spesifik kepada patogen yang tertentu. Okey, masih secara umum. Okey. Barisan pertahanan kedua yang pertama ialah demam, iaitu demam ni merupakan mekanisme barisan pertahanan kedua yang menentang jangkitan. Kenapa kita demam? Sebenarnya semasa kita demam tu kita menentang jangkitan. Okey. Demam menambahkan aktiviti fagositosit dan melawan mikroorganisma yang menjangkiti badan. Okey, di mana semasa demam sebenarnya apa yang berlaku ialah sel-sel fagosik ni tengah melawan bakteria, tengah memusnahkan mikroorganisma yang menjangkiti badan. Sebab itulah suhu kita meningkat. Suhu meningkat tu adalah hasil tindak balas aktiviti fagosik. Sel-sel fagosik memusnahkan, melawan mikroorganisma. Okay, sebab tu kita demam. Okay, demam tu biasalah. Okay. So bagaimana sel fagosik melawan bakteria Okay, nampak di sini ni adalah sel fagosik. Sel fagosik ialah sejenis sel darah putih ataupun leukosit. Yang kita belajar sebelum ni lah. Sel apa yang fagosik? Yang sebelum ni tentang darah putih tu. Okay. Bakteria contoh dia leukosit yang bertindak sebagai sel fagosik ialah neutrofil dengan monosit. Ini kita belajar sebelumnya lah. Dua ni adalah sel fagosik. So tindak balas yang dilakukannya ialah tindak balas fagositosis, iaitu proses pemerangkapan tangkap dan pencernaan mikroorganisma atau zarah lain. Tak semestinya mikroorganisma, apa-apa saja antigen yang dikenal pasti sebagai benda asing lah. Okay, mikroorganisma atau zarah-zarah lain seperti sel mati akan diperangkap dan dicernakan oleh sel fagosik dalam tindak balas fagositosis. Okay, macam ni lah. Boleh tengok muka surat 202 secara detail menerangkan bagaimana sel fagosik tu bergerak memusnahkan bakteria. Okay. Itu di muka surat 202 yang ni. Okay, di mana apabila jangkitan berlaku, sel fagosik akan bergerak ke kawasan yang dijangkiti first. Kemudian memasuki bendala tisu melalui liang dinding kapilari. Okey. Maksudnya dia keluarlah, memasuki bendala tisu, keluar bersama dengan bendala tisu, ingat tak? Bendala antara sel tu keluar melalui liang dinding kapilari. Okey, kemudian sel fagosik tadi akan menemui patogen. Sel fagosik kepung patogen. Kemudian enzim lysosing di dalam sel fagosik akan mencernakan patogen tersebut. Okey, itu step-step dia.
Okay, ini dari buku teks lah. Okay, kamu boleh tengok balik apa yang penting kat sini. Kepung, okay, gesan bakteria membentuk fagosom. Ni selepas dia telan lah. Okay, fagosom bergabung. Okay, perkataan di sini yang penting fagosom. First cell phagocyte. Unjurkan pseudopodium ke arah bakteria dan kepung. Okay. Kemudian injesan macam telan lah. Penginggesan bakteria membentuk fagosom. Fagosom ni macam vakuum makanan. Tapi kita panggil fagosom. Okay, fagosom ni ialah gabungan antara bakteria dan lysosom. Bakteria yang baru ditelan. Dia macam dalam vakuum lah, tapi kita panggil fagosom. Okay, kemudian lysosom ni dia mengandungi lysosim. Okay, lysosom dia mengandungi lysosim di dalamnya. So lysosom akan bergabung dengan fagosom. Kemudian lysosim akan dirembeskan ke dalam fagosom. Okay, seterusnya bakteria dimusnahkan oleh lysosim tadi. Okay, fagosit akan singkirkan sistem mikroorganisma yang tercena ke luar sel. So ini berlaku dalam sel yang dijangkiti lah. Okay. Okay, kemudian ni nak balas tu ulang balik lah. Okay, itu tentang demam dan fagositosis tadi. Okay, yang ketiga di bawah barisan pertahanan kedua ialah keradangan. Okay, keradangan merujuk kepada satu gerak balas pantas yang memusnahkan dan menetralkan tindakan berbahaya mikroorganisma dan toksin pada peringkat awal jangkitan. Okay, bahagian yang radang kita akan dapati dia bengkak, merah dan berasa sakit. So itu adalah perkara yang normal. Keradangan adalah perkara yang normal. Okay, kalau kita luka ke, terantuk ke kan. Bila kita luka mesti ada mungkin ada jangkitan. Dan adalah kawasan tu akan jadi radang. Okey, contohnya di sini, ni dalam buku teks muka surat 203, ni bagaimana keradangan itu berlaku. Okey. Okey, ni paku. Okey, paku yang berkarat mungkin ada bakteria padanya. Okey. So katakan kaki terpijak paku lah. Okey, tisu yang rosak ni akan membebaskan histamin. Histamin merangsang gerak balas keradangan dengan serta-merta. So histamin inilah yang berfungsi dalam gerak balas keradangan. Okey. Histamin menyebabkan pengembangan kapilari darah bagi membolehkan aliran darah lebih banyak ke kawasan jangkitan. Okey, dia kembangkan histamin, gerak balas dia ialah kembangkan kapilari darah. Lebih banyak darah mengalir ke kawasan jangkitan. Okey, histamin meningkatkan ketelapan kapilari darah terhadap sel fagosit. So sel fagosit mudah untuk merentasi kapilari darah keluar. Okey, kemudian sel fagosit dan faktor pembeku berkumpul di kawasan jangkitan. Okey. Okey, mekanisme pembekuan darah dicetuskanlah. Pada masa yang sama juga sel fagosit menjalankan fagositosis. So ini adalah keradangan kita panggil, iaitu satu gerak balas yang pantas, cepat berlaku. Okey, untuk satu dia bekukan darah di situ, halang lebih banyak bakteria masuk supaya jangan banyak lagi bakteria masuk. Kedua, sel fagosit terus menjalankan fagositosis di situ. Okey, itu keradangan. Okey, next kita pergi kepada barisan pertahanan ketiga. Sekiranya patogen boleh merentasi barisan pertahanan kedua tadi, maksudnya dia tidak dimusnahkan di barisan kedua tadi. Okey. Patogen yang menyebabkan penyakit akan menghadap barisan pertahanan ketiga, iaitu yang terakhir. Okey.
Sekiranya patogen berjaya mengatasi barisan pertahanan kedua, barisan ketiga akan diaktifkan. Okay. Jadi kalau dah musnah, tak aktif lah yang ketiga ni. Okey, ini paling penting. Barisan pertahanan ketiga merupakan gerak balas keimunan oleh sel limfosit. So, siapa yang terlibat dalam pertahanan ketiga ialah sel limfosit. Sejenis leukosit juga. Jadi, kamu kena kaitkan apa yang kita belajar jenis-jenis sel dan fungsi bab sebelumnya dengan bab ni. Okay, jangan tinggal. Ingat balik leukosit, fungsi setiap dia. Monosit, neutrofil, apa dia, yang sini ada kita beli limfosit, boleh balik lah. Kaitkan semua, biologi apa yang kita belajar semua berkaitan. Tak ada bab yang berasingan. Dia makin lama makin berkait lah. Okay, barisan ketiga. Melibatkan sel limfosit. Sel limfosit terbentuk di nodus limfa yang kita belajar sebelum ni. Nodus limfa menghasilkan sel limfosit. Dan kemudian sel limfosit ni berfungsi untuk penghasilan antibody. So fungsi antibody pula, antibody ni adalah bersifat spesifik. Sedangkan barisan pertama dengan kedua tadi tindakannya tidak spesifik kepada mana-mana patogen, dia serang secara umum lah. Okay, tapi antibody adalah bersifat spesifik sebab setiap jenis antibody hanya boleh bergabung dengan antigen tertentu sahaja. So antibody yang terhasil adalah untuk sesuatu antigen tertentu sahaja. Dia bukan boleh guna untuk semua jenis antigen ataupun patogen. Okay, so apabila seseorang dijangkiti patogen, dijangkiti mikroorganisma yang menyebabkan penyakit iaitu patogen, sejumlah besar sel limfosit terkumpul di dalam nodus limfa. So limfosit akan berkumpul di nodus limfa untuk memusnahkan antigen dan benda asing. Okay, ini sangat berkait atau melibatkan sistem limfa. Okay, sebab sistem limfa ni sistem pertahanan badan. Okay, jadi hal ini first kali yang kita akan nampak ialah hal ini akan menyebabkan nodus limfa membengkak. So kita ada banyak bahagian nodus limfa di bahagian badan kita. First kali bila kita sakit ke demam kan, nextnya kita boleh rasa bengkak-bengkak di mana-mana nodus limfa. Kadang di bawah telinga lah, okay, kat leher lah rasa bengkak. Okay. Okay. Nodus limfa mengandungi makrofag. Okey, makrofag yang bertindak memusnahkan bakteria, tisu mati dan benda asing secara fagositosis. Okey, kemudian kita ada juga limfosit. Limfosit dibahagikan kepada dua jenis iaitu limfosit T dan limfosit B. Limfosit T fungsi menyerang sel-sel yang dijangkiti oleh patogen. Okey, sel limfosit T first. Okey, yang pertama fungsi pertama limfosit T menyerang sel-sel yang dijangkiti oleh patogen. Menyerang sel-sel yang dijangkiti oleh patogen. Fahamkan ayat tu. Limfosit T kemudiannya akan merangsang limfosit B untuk menghasilkan sel memori. Okey. Sekiranya patogen yang sama menyerang, sel memori akan dirangsang untuk menghasilkan antibody dengan serta-merta. Okey, sebab itulah tadi diberitahu badan akan mempunyai keimunan terhadap penyakit apabila selepas sakit. Selepas sakit. Sakit maksudnya sel-sel telah diserang oleh patogen. Sel badan kita telah diserang oleh patogen iaitu mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Okey, kemudian sel limfosit T akan menyerang sel-sel yang dijangkiti tu. Okey, sel-sel limfosit T akan menyerang sel-sel yang dijangkiti. Sel-sel badan kita yang telah dijangkiti patogen. Okey, bila dia serang, dia akan rangsang
sel limfosit B untuk hasilkan sel memori. Okey, bagaimana sel limfosit T ini menyerang? Menggunakan antibody yang dihasilkan. Okey, next tengok dulu. Okey. So itu gambaran daripada buku tek ada. Ni sel limfosit, antibody ialah protein pada permukaan sel limfosit lah yang dihasilkan oleh sel limfosit. Sel antibody ni akan menyerang antigen. Okay, ni antigen, ni adalah antibody. Ni antibody. So antibody akan menyerang antigen yang spesifik sebab dia ada tapak reseptor antigen yang spesifik. Okey, sebenarnya dalam buku teks tu agak ringkas lah, tapi cikgu harap kamu faham lah. Okey, sekali lagi. Untuk barisan yang ketiga ni, barisan pertahanan ketiga, yang pertama dalam nodus limfa ada makrofag yang akan memusnahkan bakteria, tisu mati, benda asing secara fagositosis. Kedua, kita ada limfosit. Okey, apabila patogen tu merentas masuk melepasi barisan pertama dan kedua, dia lepas masuk ke sel. Kemudian dia akan menjangkiti sel. Okey, pada waktu itu limfosit akan memusnahkan sel-sel yang dijangkiti oleh patogen dengan menghasilkan antibody. Limfosit akan hasilkan antibody dan antibody akan menyerang sel-sel yang dijangkiti. Itu adalah sel limfosit T. Okey, kemudian pada masa yang sama, limfosit T akan merangsang limfosit B. Limfosit B akan hasilkan sel memori. Dalam sel memori ni dia simpan maklumat tentang penghasilan antibody terhadap patogen tadilah. Okey. Jadi sekiranya patogen yang sama akan menyerang lagi setahun lepas tu ke, 2 tahun lepas tu ke. Okey. Kerja akan terus disambung oleh sel memori. Tak ada dah sel limfosit nak serang tak adalah sel limfosit nak rangsang limfosit B, tak ada dah. Terus kepada sel memori. Sel memori akan terus dirangsang untuk hasilkan antibody yang sama sebab yang masuk tu, yang menyerang tu adalah patogen yang sama. Okey, macam tu je, simple je. Okey, inilah kita kata badan kita telah ada keimunan. Badan kita ada imun terhadap penyakit yang kita pernah dapat. Okey. Boleh? Okey, kita tengok modul, kamu check modul muka surat 147. Okey, kita cuba tengok modul 147. Nampak ke? Nampak tak tahu? Dia tak nak besarkan kat sini. Nampak. Nampak ah? Okey. Okey, so itu yang dibincangkan tadi. Satu, keimunan. Keimunan merujuk kepada keupayaan badan untuk menentang jangkitan patogen dengan menghasilkan antibody. Itu keimunan. Kedua, antigen, protein yang terdapat pada permukaan patogen yang merangsang limfosit. Itu antigen. Okay, antibody, protein spesifik yang dihasilkan oleh limfosit untuk memusnahkan antigen. Okay, yang kedua, kepentingan mekanisme pertahanan badan ialah untuk menghalang kemasukan patogen ke dalam badan manusia bagi mengelakkan jangkitan penyakit. So yang ketiga, kita ada sistem pertahanan badan, barisan pertama, kedua, ketiga. Pertama ada kulit, peluh, sebum dan membran mukus yang menghasilkan mukus, sistem respirasi tadi. Barisan kedua ialah tindak balas fagositosis oleh
monosit dan neutrofil tadi. Leukosit, jenis-jenis leukosit. Barisan ketiga ialah antibody ataupun immunity dan sel memori. Itu ringkasnya lah. Okey, kemudian sistem pertahanan badan pertama. Dapat kalau tak dapat beritahu tau. Okey, barisan pertahanan pertama. Okey, ini rumusan barisan pertahanan pertama. Satu, air mata. Mengandungi lysosome. Fungsi memusnahkan bakteria lah. Kedua, kita ada mucus. Okey, jika patogen masuk melalui sistem respirasi, kita ada mucus yang mengandungi lysosome juga untuk memusnahkan bakteria dalam udara yang memasuki sistem respirasi. Ini jika dari udara. Okey, jika dari persekitaran yang mendekati kulit, yang ada pada kulit ataupun epidermis. Okey, sistem pertahanan yang keempat, kita ada asid hidroklorik. Jika patogen tu masuk melalui sistem pencernaan, patogen tu ada pada makanan dan minuman, asid hidroklorik dalam perut membunuh bakteria. Okey, kemudian jika masuk melalui luka, kita ada mekanisme pembekuan darah yang menjadi aktif jika berlaku kecederaan atau luka. Itu barisan pertama. Barisan pertama. Nak huraikan satu yang tu lah. Okey. Barisan kedua. Itulah tadi barisan kedua, demam, fagositosis dan keradangan. Mekanisme yang terlibat ialah mekanisme fagositosis, proses fagositosis. Okey, barisan ketiga merupakan gerak balas keimunan, mekanisme pertahanan yang sangat spesifik. Tiga spesifik istilah yang terlibat keimunan, iaitu rintangan badan terhadap patogen tertentu yang menyebabkan penyakit spesifik. Imunisasi merujuk kepada proses mendapatkan imuniti. Antigen adalah molekul tertentu iaitu protein di permukaan luar patogen. Antibody merujuk kepada protein tertentu yang dihasilkan oleh limfosit yang bergabung pada antigen tertentu. Limfosit merujuk kepada sel limfosit yang menghasilkan antibody. Okey, sel limfosit T menyerang sel-sel yang telah dijangkiti dan juga akan merangsang limfosit B untuk menghasilkan sel memori. Okey, dapat? Okay, next. Tindakan antibody. Muka surat 204. Buku teks. So kita ada 5 tindakan antibody. Tadi sel limfosit hasilkan antibody kan. Okay, limfosit T dia hasilkan antibody untuk menyerang patogen atau menyerang sel yang dijangkiti. Okay, so bagaimana tindakan antibody? Okay, tindakan antibody adalah spesifik lah terhadap patogen. So ada 5, pengaglutinan, secara pengaglutinan, peneutralan, pemendakan, pengopsoninan, penguraian. Kena ingat, kena faham setiap satunya. Okay, yang pertama, pengaglutinan, gumpal. Okey, pengaglutinan merujuk kepada gumpal. So tindakan antibody jenis ni, antibody ni menggumpalkan patogen. Okey, dia pergi berada di antara antigen dan menggumpalkan antigen. Menggumpalkan patogen bersama dan menjadikan patogen sasaran
mudah untuk diperangkap dan dimusnahkan oleh sel fagosik. So di sini sel fagosik terlibat juga untuk ingest tadi, ingest, okey. Jadi antibody hanya menggumpalkan, kemudian sel fagosik akan musnahkan. Okey. Tindakan jenis kedua adalah peneutralan, di mana antibody akan bergabung dengan toksin. Toksin ni adalah antigen lah, okay, benda yang asing bagi badan. Antibody akan bergabung dengan toksin yang mana dihasilkan oleh bakteria. Okay, bakteria iaitu contoh patogen ataupun mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Bakteria ni akan hasilkan toksin. Antibody akan bergabung dengan toksin dan meneutralkan balik toksin tersebut. Okay. Kaedah pemendakan, okay, di mana antibody bertindak dengan antigen terlarut untuk membentuk suatu kompleks tidak terlarut. Nah, ni dalam keadaan antigen tu dalam bentuk terlarut. Okay, dilarut. Jadi antibody ni akan menukarkan antigen terlarut kepada kompleks yang tidak larut. Jadi dalam bentuk mendakan dan senanglah untuk dimusnahkan oleh sel fagosik. So sel fagosik dia memang mana-mana dia terlibat. Okay. Sel fagosik dia apa tadi? Okay, monosit, neutrophil, tu yang contoh-contoh leukosit. Okay, next ialah pengopsoninan, di mana antibody bergabung dengan antigen dan bertindak sebagai petanda supaya sel fagosik boleh mengenali antigen dan memusnahkannya. Okey, so antibody di sini hanya jadi penanda. Okey. Contoh di sini bakteria. Okey, ada antigen padanya, kemudian antibody akan menanda. Okey. Ini adalah opsonin. Antibody opsonin, tanda bergabung dengan antigen. So fagosik akan alih kerja merangkap bakteria dan memusnahkan. Okey, last ialah penguraian. Okey, antibody bergabung dengan antigen dan menyebabkan bakteria pecah dan terurai. Ini senanglah. Okay, antibody lysin bergabung dengan antigen. Bakteria mengalami lysis. Okay, antibody penguraian ni istilahnya antibody lysin. Okay, tindakan dia ialah lysis. Lysis ialah penguraian. Lysis. Okay, modul, boleh lengkapkan modul tu. Senang je saya. Yang pertama, opsonin ialah antibody yang melekat pada antigen. Okey, ini untuk tindakan pengopsoninan. Antibodinya ialah opsonin, jenis opsonin. Yang kedua, penguraian iaitu antibody jenis lysin, antibody yang melekat pada antigen yang menyebabkan antigen pecah dan hancur. Okey, pemendakan di situ. Peneutralan ialah antibody yang dapat meneutralkan toksin. Apa yang nak dineutral ialah toksin. Pengaglutinan ialah antibody agglutinin. Nama antibody jenis agglutinin. Dapat mengumpulkan patogen. So gumpalan menyebabkan patogen mudah dijadikan sasaran kepada fagosik untuk ditangkap dan dimusnahkan. Ni ada tindakan fagosik di situ, sel fagosik. Okey.
Okey, so di sini ialah kesimpulan lah untuk kelima-lima jenis tindakan antibody. Okey, yang pertama, antibody menggumpal patogen. Pengumpalan ini membuatkan patogen mudah menjadi sasaran kepada fagosit untuk memusnahkannya. Ini adalah tindakan antibody secara pengaglutinan. Yang kedua, antibody meneutralkan toksin yang dihasilkan oleh bakteria. Cara dengan melekat pada toksin tersebut. Ini adalah tindakan antibody secara peneutralan. C, antibody melekat pada antigen dan menyebabkan antigen terurai. Ini adalah tindakan antibody secara penguraian. Okey, yang keempat, antibody menanda antigen. Oleh itu, fagosit boleh mengenal pasti dan memusnahkannya. Ini ialah secara opsonin. Iaitu kaedahnya ialah pengopsoninan. Yang ni, yang ketiga, antibody lysin. Ni antibody opsonin. Yang ni, yang last kali antibody terlarut melekat dengan antigen, terlarut dan membentuk mendakan. Tindakannya ialah pemendakan. Antibody ni adalah jenis agglutinin. Ni agglutinin, opsonin, lysin. Yang ni agglutinin ni. Okay. Okey, jadi cikgu rasa setakat itu saja. Kita akan sambunglah, tak sempat hari ni. Kita akan sambung 11.3 dan last kali 11.4 untuk next class hari Khamis lah. Dengan bincang terus modul. Okey, jadi untuk pengukuhan boleh buat soalan modul yang belakang tu. Okay. Yang lain-lain pun bolehlah cuba buat dulu.